Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita pada hari ini dengan tajuk yang baru iaitu bentuk. Saya Cikgu Jasmine, jom kita mula. Seperti biasa, kita perlu mengetahui objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan definisi bentuk, membezakan jenis bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Murid dapat menerangkan fungsi bentuk dan juga dapat menghasilkan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik. Baiklah, kita mulakan dengan definisi bentuk dahulu. Okey, bentuk ialah objek yang mempunyai struktur jisim dan isi padu. Bentuk juga mempunyai lebih daripada satu permukaan dan boleh dilihat dari segi ketinggian, isi padu serta kelebarannya. Bentuk pada alam dapat dilihat daripada pelbagai sudut pandangan. Begitu juga karya arca berbentuk 3 dimensi. Bentuk dalam karya catatan atau lukisan pula hanya dapat dilihat dalam bentuk 2 dimensi. Okey, kejap saya tunjukkan sesuatu. Tada! Mana satu 3 dimensi, mana satu 2 dimensi? Mestilah ini 3 dimensi, betul? Okey, ini adalah bentuk 3 dimensi. Kerana apa? Kerana kita boleh lihat seluruh permukaannya. Kita boleh tengok tepi, atas, bawah, seluruh permukaannya. Manakala gambar botol air ni pula adalah 2 dimensi. Kita hanya boleh lihat melalui mata sahaja. Kita tak boleh sentuh. Jelas? Okey, kita tengok slide seterusnya. Jenis bentuk. Bentuk terdiri daripada 2 jenis iaitu bentuk konkret dan bentuk ilusi. Bentuk konkret boleh dilihat dalam arca dan karya seni 3D. Bentuk ilusi pula dihasilkan melalui penggunaan konsep seperti perspektif untuk menunjukkan bentuk dalam karya 2D. Okey, kita tengok jadual di bawah. Perbandingan antara bentuk konkret dengan bentuk ilusi. Ada gambar kereta. Okey, kita tengok bentuk konkret. Bentuk konkret ni bersifat 3 dimensi ataupun selalu kita dengar 3D. Okey? Boleh disentuh, dilihat dan dipegang. Wujud pada objek-objek fizikal seperti kereta, bunga dan juga ukiran kayu. Bentuk ilusi pula bersifat 2 dimensi ataupun 2D. Hanya boleh dilihat tetapi tidak boleh dirasa oleh deria sentuh. Dilihat dalam gambaran hasil lukisan, catatan, cetakan dan foto. Macam saya tunjuk tadilah. Yang botol air tadi kan. Ini adalah bentuk konkret. Konkret. Kita boleh sentuh, lihat, pegang. Manakala ini adalah bentuk ilusi. Kita hanya boleh lihat je. Pegangnya tak dapat. Itu adalah bentuk ilusi. Okey, kita tengok slide seterusnya. Jenis-jenis bentuk ini wujud pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Okey, kita tengok contoh yang terdapat pada skrin kamu sekarang. Contoh bagi bentuk alam semula jadi. Contohnya ialah buah-buahan, burung dan juga bunga raya. Kamu kena tahu ya bunga raya ni. Bunga raya ni adalah bunga kebangsaan Malaysia. Okey. Seterusnya ialah contoh bentuk pada objek buatan manusia seperti periuk belanga, jam ataupun kasut. Contoh pada karya seni visual pula ialah pasu ataupun arca ataupun ukiran kayu. Okey. Itu adalah contoh-contoh 3 bentuk yang wujud iaitu pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual.
Baiklah, kita beralih pula kepada fungsi bentuk. Bentuk mempunyai pelbagai fungsi. Okey, pengarca atau tak pengarca tu siapa? Orang yang buat arca. Tadi macam contoh gambar yang sebelum ni tadi. Okey, pengarca menggunakan bahan semula jadi ataupun bahan buatan manusia untuk dijadikan arca yang berbentuk konkret. Penghasilan bentuk konkret ini membolehkan peminat seni melihat arca tersebut daripada pelbagai sudut. Hal ini memberikan pengalaman estetik kepada peminat seni melalui penghayatan terhadap karya 3D tersebut. Okey, kita tengok contoh yang ada pada skrin kamu. Bentuk arca yang dihasilkan daripada besi. Okey, di sebelah, kalau saya menghadap di sebelah kiri saya lah. Di sebelah kiri saya tu adalah besi. Besi ni bentuk buatan manusia. Kemudian pengarca beli besi itu, dia lentur-lenturkan, bentukkan jadi seekor burung. Arca berbentuk seekor burung. Jadinya arca itu adalah objek pada karya seni visual yang berbentuk 3D. Berbentuk 3D supaya orang yang datang, orang yang peminat seni macam saya datang ke pameran tengok, kita boleh tengok keliling arca tersebut. Okey, 360 darjah. Paling senang saya nak tunjuk macam tadilah. Kamu anggaplah botol air ini adalah arca. Jadinya saya datang tengok pameran botol air ni. Saya boleh tengok atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jelas? Okey. Bentuk ilusi berfungsi memberi kesan yang realistik pada karya. Bentuk ilusi ini hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan. Karya 2D dapat dihasilkan menggunakan kesan cahaya dan bayang. Okey. Tengok contoh. Bentuk ilusi pada karya seni visual yang mirip objek sebenar. Okey, kamu nampak gambar apa tu? Buah apple. Buah apple adalah bentuk pada alam semula jadi. Kemudian, kita sebagai seorang pelukis, kita pun melukislah buah apple itu semirip yang boleh. Bila kita melukis di atas kertas, betul? Jadinya, lukisan yang kita hasil itu hanyalah 2D. Kita tak boleh pegang buah apple itu. Okey, jelas? Kita ke slide seterusnya. Okey, kita teruskan lagi kepada teknik penghasilan bentuk. Bentuk konkret dan bentuk ilusi boleh dihasilkan dengan pelbagai teknik. Kita tengok dulu teknik menghasilkan bentuk konkret. Okey, terdapat pelbagai jenis teknik yang boleh kamu gunakan untuk menghasilkan bentuk konkret. Contohnya ialah teknik ukiran, anyaman, lipatan dan luakan. Kita tengok contoh yang ada pada skrin kamu. Luakan, contohnya kamu beli sabun, kemudian kamu beli pisau pengukir, kemudian kamu pun luak. Luak tu maksudnya buang bahagian yang tidak diperlukan. Kamu tak nak bahagian tu. Bila kamu dah luak, jadinya hasillah macam dalam gambar yang kamu tengok kat skrin sekarang. Okay, seterusnya ialah teknik anyaman. Kamu menganyam, terhasillah bakul ke, tudung saji ke, beg ke. Okay. Seterusnya ialah teknik lipatan. Selalunya teknik lipatan ni pada origami lah. Okay, kita menggunakan kertas, kemudian kita lipat-lipat, jadilah bentuk origami. Dan akhir sekali ialah teknik ukiran. Kamu mengukir di atas satu permukaan. Jadilah contoh macam dalam gambar tersebut. Okey. Kita tengok pula teknik menghasilkan bentuk ilusi. Bentuk ilusi ialah karya 2D yang mirip objek sebenar. Pelbagai teknik boleh digunakan untuk menghasilkan bentuk ilusi. Antaranya ialah teknik gurisan, lukisan, collage dan tone warna. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama ialah teknik gurisan. Gurisan. Gurisan ke garisan? Jangan salah faham. Okey, gurisan dengan garisan ni berbeza. Gurisan ini macam kamu beli barang dekat shopping mall banyak, lepas tu kamu pun dapatlah
satu token ke, voucher ke, kamu pun gores. Sebab tu dia kata gores dan menang. Itu adalah gurisan. Okay. Kalau selalunya kalau kita buat kat sekolah, kita gunakan krayon. Step pertama, kamu warnakan dulu dengan warna-warna yang cerah di bahagian bawah, penuhkan, kemudian kamu tindankan warna cerah itu dengan krayon berwarna hitam. Kemudian kamu pun ambillah lidi ke ataupun pensel ke benda-benda yang tajam, lalu kamu pun gores untuk menghasilkan lukisan. Okey, itu adalah teknik gurisan. Seterusnya ialah lukisan. Lukisan ini menggunakan media kering, jadinya contoh kat situ menggunakan pensel. Seterusnya ialah teknik collage. Collage, koyak dan tampal. Jadi dia ada jarinan sikit lah. Okay, kita boleh sentuh dia. Seterusnya ialah tone warna. Kamu menggunakan warna. Tone warna tu maksudnya ada yang gelap, ada yang cerah. Itu untuk menunjukkan, untuk naikkan lagi bentuk dalam karya 2D. Okay, jelas? Alright. Habis dah. Macam mana? Saya harap kamu faham dengan keterangan saya berkenaan tajuk bentuk kita pada hari ini. Macam biasa, selepas saya bagi penerangan, selepas kamu fahamkan apa itu bentuk, kita perlu buat latihan. Bukan kita lah, kamulah yang kena buat latihan. Okey, macam biasa, keluarkan buku latihan PSB kamu dan jawab semua soalan. Untuk kali ini, saya hanya nak kamu tulis jawapan je lah. Tak payahlah salin soalan. Penat kan? Sebab soalan ini semuanya saya ambil daripada buku teks. Jadinya bila-bila masa sahaja kamu boleh buat rujukan dalam buku teks. Okey, kita tengok soalan. Okey semua, untuk slide ini saya nak tekankan tentang aktiviti ataupun projek yang perlu kamu hasilkan. Tujuannya ialah menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya, menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur seni dalam penghasilan karya. Dalam kata pendeknya ialah kamu menghasilkan satu catatan. Okey, alat atau bahan yang perlu kamu ada, berus, palette, pensel, cat air dan juga kertas lukisan. Okey, untuk kertas lukisan ni kamu boleh guna buku sketches kamu. Dah tersedia langkah, kamu tiru sahaja. Okey, langkah yang pertama, hasilkan lakaran pensel sebagai panduan. Tu gambar apa tu? Itu adalah gambar cili capsicum. Okey, langkah yang kedua ialah warnakan kawasan latar secara keseluruhan dengan warna pudar. Latar tu maksudnya belakang lah. Okey, kamu tak warnakan bahagian tu. Langkah yang ketiga ialah warnakan subjek utama dengan tone warna. Maknanya tone warna tu kamu ada bahagian ada yang gelap, ada yang cerah. Okey.
Pada langkah yang terakhir, lengkapkan warna dengan memberi penekanan pada cahaya dan bayang objek. Kamu kena tambah bayang di bahagian yang tidak mendapat cahaya. Kamu kena tentukan cahaya itu datang dari mana. Bahagian yang kena cahaya mestilah lebih terang. Manakala bahagian yang tidak kena cahaya mestilah gelap. Okey, senang je projek ni. Sekiranya kamu tidak mempunyai berus, palet, cat air, kamu juga boleh gunakan pensel warna. Tak jadi masalah. Kalau kamu guna media basah, kamu guna cat air, itu dah jadi catan. Kalau kamu guna media kering, kamu guna pensel warna, itu adalah lukisan. Boleh, dua-dua saya boleh terima. Okey, hasilkan sebuah lukisan ataupun catan. Alright. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini dah nak tamat. Jadinya kita tengok rumusan dulu. Okey, apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, kita belajar bentuk. Apakah definisi bentuk? Mempunyai struktur jisim, isi padu dan lebih daripada satu permukaan. Kemudian ada jenis bentuk iaitu bentuk konkret dan juga bentuk ilusi. Kemudian fungsi. Membolehkan arca dilihat dari pelbagai arah dan memberikan pengalaman estetik. Memberi kesan realistik pada karya dan mewujudkan struktur. Seterusnya ialah teknik penghasilan. Teknik penghasilan bentuk konkret dan juga teknik penghasilan bentuk ilusi. Senang kan? Okey. Baiklah, sampai sini dahulu pembelajaran kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Terima kasih kerana menyertai kelas pada kali ini. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.